Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Siti Al-Waliyah binti Masud. Saya mewakili kumpulan saya iaitu Anjali Raja Mohan dengan nombor matriks 285428, Nurul Nur Fazliana binti Idris 285530, Nur Atirah Farhana binti Jinil 285380, Nur Atikah Izzati binti Azaiti 285451 dan saya sendiri iaitu Muhammad Surahuddin bin Ma'ayub 285354 ini membentangkan video bagi subjek SADN 1033 kenegaraan yang bertemakan Malaysia Prihatin. Pengenalan kepada Malaysia Prihatin. Pada tahun 2020, Malaysia Prihatin diperkenalkan sebagai tema kemerdekaan dan Hari Malaysia oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Malaysia Prihatin melambangkan inisiatif kerajaan terhadap aspek ekonomi dan kebajikan rakyat. Pihak kerajaan berharap bahawa semangat prihatin perlu disahirkan oleh rakyat antara satu sama lain dan bukanlah semata-mata daripada pihak berkuasa barisan hadapan sahaja. Dalam perasmian tema kemerdekaan pada tahun 2020, Perdana Menteri berkata bahawa ketetapan tema ini adalah dengan aspirasi kerajaan bahawa semua rakyat Malaysia perlu bersatu padu dalam memerangi musuh pada masa kini iaitu wabak COVID-19. Bagi bahagian latar belakang, 31 Ogos 1957 menandakan Hari Persekutuan Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan British, membentuk apa yang kita kenali sebagai hari ini iaitu Malaysia. Justru 31 Ogos merupakan hari cuti umum kebangsaan bagi memperingati dan meraihkan kemerdekaan yang diperoleh. Sambutan Hari Kebangsaan Malaysia pada tahun 2021 adalah bertemakan Malaysia Prihatin yang telah diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah pada 10 Julai 2021. Malaysia Prihatin sesuai bagi menghargai jasa, keprihatinan, ketabahan dan kesungguhan rakyat Malaysia dalam mengharungi cabaran dan dugaan daripada wabak COVID-19. Perkataan Malaysia memberi maksud bahawa keseluruhan warga Malaysia ini turut bersama-sama dengan kerajaan bagi memerangi COVID-19 sama ada penjawat awam, sektor swasta, sukarelawan, badan bukan kerajaan NGO maupun orang perseorangan, manakala perkataan prihatin memberi maksud keprihatinan kerajaan dalam memberikan keutamaan terhadap kebajikan rakyat dan kesejahteraan kebangsaan ditunjukkan melalui inisiatif prihatin yang merangkumi aspek ekonomi, kebajikan, kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Saya akan membentangkan 4.0 iaitu logo dan maksud Malaysia Prihatin. Pemilihan logo dan tema Hari Kebangsaan pada tahun 2020 iaitu Malaysia Prihatin adalah selari dengan keadaan Malaysia yang sedang menghadapi pandemik COVID-19. Perkataan Malaysia Prihatin mempunyai maknanya yang tersendiri, iaitu perkataan Malaysia menggambarkan semua rakyat sedang bersama-sama dalam memerangi pandemik COVID-19 ini. Dan perkataan prihatin menggambarkan inisiatif kerajaan dari segi ekonomi, kebajikan dan kelangsungan hidup masyarakatnya. Logo Malaysia Prihatin adalah berbentuk hati dengan warna jalur gemilang yang melambangkan keprihatinan kerajaan Malaysia terhadap masyarakatnya yang menghadapi cabaran dan dugaan yang ditempuhi pada masa kini. Warna biru tua melambangkan kesatuan hati masyarakat Malaysia yang berbilang kaum yang hidup aman dan damai. Selain itu, simbol bulan sabit melambangkan agama persekutuan merupakan agama Islam dan simbol bintang pecah 14 pucu melambangkan perpaduan yang terdapat antara 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Di samping itu, 7 jalur merah putih yang berbentuk hati melambangkan keberanian dan ketersediaan menghadapi rintangan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Stigma bunga raya pula bermaksud negara Malaysia menuju ke mercun kejayaan. Akhir sekali, 5 titik merah yang bermaksud 5 kelompok bunga raya yang menggambarkan 5 prinsip rukun negara merupakan kunci perpaduan di negara ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang langkah menjayakan konsep Malaysia Prihatin. Terdapat 4 langkah yang saya temui. Yang pertama ialah memberi penerangan yang jelas tentang prinsip negara bangsa. Ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan pengajian yang berkonsepkan tema Malaysia Prihatin dan prinsip rukun negara. Yang kedua ialah menerapkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.
Semangat patriotik dapat dipupuk melalui pendidikan, program, dan juga kempen kesedaran. Yang ketiga, menganjurkan program yang berkaitan dengan Malaysia Prihatin. Organisasi masyarakat sivil dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dapat menganjurkan pelbagai jenis program yang berkaitan dengan konsep Malaysia Prihatin bagi menarik minat rakyat bagi mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan konsep ini. Akhir sekali, menyebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia Prihatin melalui media massa seperti televisyen, radio, dan juga media sosial. Antara manfaat pelaksanaan Malaysia Prihatin adalah dapat menyemai semangat cinta akan negara. Sebagaimana yang kita tahu, semangat patriotisme amatlah penting dalam mengukuhkan asas perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Semangat cinta akan negara yang ditunjukkan oleh rakyat ketika pandemik COVID-19 dapat dijadikan contoh yang baik bagi generasi akan datang kerana masyarakat bersatu padu dalam membendung wabak ini dapat terus tersebar. Yang kedua, dapat mengukuhkan semangat perpaduan antara kaum. Wabak COVID-19 yang melanda negara kita menyebabkan pelbagai pihak telah tampil untuk memberi sokongan dan bantuan dalam pelbagai aspek tanpa mengira kaum, agama dan fahaman politik. Antara bantuan yang diberikan adalah seperti bekalan makanan, kewangan dan barang keperluan harian. Semangat Malaysia Prihatin ini bukan sahaja dizahirkan oleh mereka yang bertugas di barisan hadapan, malahan rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, bertujuan untuk meringankan beban rakyat. Pihak kerajaan telah mengambil inisiatif iaitu dapat dengan mengeluarkan dana berbilion ringgit untuk menjalankan pakej Prihatin agar dapat membantu meringankan beban yang dihadapi oleh masyarakat seperti tekanan ekonomi, beban sara hidup. Dengan pemberian insentif ini, rakyat dapat meneruskan hidup dengan lebih selesa. Yang keempat, dapat memupuk sifat prihatin dalam diri masyarakat. Rakyat Malaysia sangat terkenal dengan budaya menolong dan hormat menghormati. Walaupun rakyat Malaysia terdiri pada pelbagai kaum dan agama, tetapi mereka sering mengambil berat antara satu sama lain dan melayani semua orang sama rata tanpa sebarang unsur diskriminasi. Yang terakhir, pelaksanaan Malaysia Prihatin dapat memulihkan semula ekonomi negara. Sektor ekonomi telah menunjukkan pemulihan setelah banyak pakej rangsangan yang diberikan oleh kerajaan seperti potongan cukai pendapatan kepada hotel-hotel dan pakej Prihatin PKS yang memperuntukkan dana RM10 bilion bagi mereka yang terjejas. Bagi sektor-sektor ini dapat beroperasi semula bagi merangsang pertumbuhan ekonomi negara yang telah sekian lama merosot. Pertama sekali, semangat patriotisme harus dipertingkatkan dalam kalangan rakyat dan juga dalam generasi muda kerana generasi muda pada masa kini adalah pemimpin pada masa hadapan. Selain itu, saya juga berharap penghargaan terhadap jasa pemimpin-pemimpin negara harus dipertingkatkan supaya jasa dan perkorbanan mereka pada masa yang lepas tidak dipandang ringan. Sebab sekiranya tiada pengorbanan dan jasa mereka, tiadalah wujud kemerdekaan pada masa kini. Akhir sekali, saya juga mengharap kerajaan untuk memberi penekanan bagi mengukuhkan ekonomi negara. Hal ini kerana kebajikan masyarakat amat dialu-alukan. Pada masa yang sama, kerajaan perlu memberi penekanan kepada perancangan ekonomi dengan mengalu-alukan pelabur-pelabur dari luar negara untuk melabur di negara kita supaya ia dapat meningkatkan pendapatan negara serta imej negara. Selain itu, pelaburan dari luar negara juga meningkatkan peluang pekerjaan kepada para masyarakat supaya dia dapat mengurangkan pengangguran. Sepanjang menyiapkan tugasan ini, saya dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang tema Hari Kebangsaan Malaysia iaitu Malaysia Prihatin. Selain itu, saya juga dapat mengenali dan memahami dengan lebih mendalam tentang logo dan tema Malaysia Prihatin. Pada masa yang sama, saya juga dapat mengetahui tentang maksud-maksud yang tersirat di sebalik perkataan Malaysia Prihatin. Bagi bahagian refleksi, saya sangat bersyukur dilahirkan di Malaysia kerana kerajaan Malaysia merupakan sebuah kerajaan yang prihatin terhadap kebajikan rakyat. Semangat patriotisme juga dapat saya ambil sepanjang menyiapkan tugasan Malaysia Prihatin. Akhir sekali, perpaduan dan keharmonian jelas ditunjukkan oleh rakyat Malaysia yang bertepatan dengan tema Malaysia Prihatin. Akhir sekali ialah refleksi diri. Saya berharap agar semua pihak bekerjasama untuk menjayakan konsep ini agar kita dapat memerangi musuh utama dunia iaitu wabak COVID-19 dan juga meningkatkan rasa cinta dan perasaan bangga terhadap negara Malaysia. Terima kasih. Dengan ini, saya amat berharap agar setiap masyarakat dapat terus hidup dalam satu keluarga dan mampu bekerjasama. Dengan wujudnya satu ikatan yang erat dalam kalangan masyarakat, negara kita akan terus maju di masa hadapan dan meningkatkan imej Malaysia di pesada dunia. Kesimpulannya, pesanlah harapan saya supaya semua lapisan masyarakat bersatu padu dan mewujudkan keluarga yang prihatin. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.